Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada sesi yang seterusnya untuk subjek STC 446. Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay. Untuk minggu ni saya akan berkongsi dengan semua menu masakan yang seterusnya untuk subjek kita, iaitu STC 446, di mana hari ini saya akan memasak dua jenis makanan. Okay. Yang pertama, untuk Malaysian breakfast, hari ini saya akan buat nasi lemak with condiment. Nasi lemak sambal nasi lemak sambal udang bersama dengan pengkondimennya lah, pengiring dia. Dan untuk menu yang kedua, saya akan masak sejenis masakan berasaskan Cina, menu Cina, iaitu chicken cashew nut ataupun ayam masak gajus. Okay. So diharapkan video ini akan dapat membantu semua untuk memahami lebih mendalam lagi berkenaan dengan masakan etnik Malaysia. Saya berharap supaya semua pelajar akan dapat memberi tumpuan dan fokus sepanjang video berjalan, dan sama-sama kita doakan supaya ini akan memberikan banyak benefit lah, banyak kepentingan atau banyak orang kata kelebihan kepada semua pelajar untuk mempelajari secara lebih mendalam lagi berkenaan dengan masakan etnik Malaysia. Okey, saksikan video seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey, sekarang saya akan membuat demonstrasi macam mana untuk masak nasi lemak. Okey. Nasi lemak ni nasi lemak ialah makanan sarapan pagi di kalangan orang Malaysia lah. Tak kira Melayu ke Cina dengan India pun makan nasi lemak ni, jika dia dah jadi macam national punya dish, makanan kebangsaan. And then hari ni saya akan tunjuklah macam mana nak masak nasi lemak. Pertamanya ialah kena ada beras lah. Sebenarnya beras nama pun nasi lah, mestilah ada beras. So beras ni beras biasa pun boleh, tapi kalau you nak pakai beras basmati pun boleh. Cuma kalau beras basmati dia mahal lah sikit. Tapi depend lah benda ni sebenarnya. Kalau beras basmati, of course dia punya texture tu lagi berderai lah, kata, compare to beras biasa. And then ada orang prefer suka makan nasi lemak yang dia beras dia berderai. Tapi ada orang yang suka beras biasa. Depend lah beras apa yang nak guna. Bahan-bahan utama adalah beras. Beras ni basuh lah, biasalah, kena basuh dulu 3 kali. Bismillah, selawat Nabi 3 kali basuh. And then kita ada satu ikat daun pandan. You letakkan daun pandan nasi ni. And then of course kita ada secubit garam lah. Secubit garam. Masukkan garam sikit. Bagi rasa masin-masin tu sikit. And sedikit halia yang dihiris-hiris halus. Halia yang dihiris-hiris halus, jangan banyak sangat. Ada orang kadang-kadang, ada yang setengah orang masuk halba, ada yang masuk bawang merah yang dimayang halus. Itu semua optional. You nak masuk boleh, you tak nak masuk pun tak apa. And then of course untuk air, liquid dia nasi lemak dah nama dia lemak, kita perlukan santan. Kita perlukan santan. So santan ni santan fresh. Kalau boleh dapatkan santan fresh lah kalau nak sedap. Tapi kalau dah keadaan dalam masa PKP ni susah nak dapat santan fresh, you boleh pakai saja santan kotak pun boleh lah. What you need to do, kita cuma perlu masukkan santan. Bila dah masuk garam, halia, daun pandan semua dah ada. Kita masukkan santan. Masukkan santan. Masukkan santan dan kita kacau sikit. Bagi dia sekata. Dengan beras semua. Bagi dia sekata. Kat sini kita tengok Kita tengok, kalau kita tengok macam jumlah santan dengan jumlah beras tu macam tak balance kan. Dia macam ratio tu macam tak kena. Mungkin kekurangan air. So kalau santan tak cukup, santan dah tak ada, tak sempat dah nak pergi beras ke, nak pergi beli ke, kita cuma perlu tambahkan sedikit air. Kita tambahkan sedikit air lah, supaya ratio tu kita nampak sama, lebih kurang. Nak pastikan beras tu ditenggelami lah, tenggelam dalam liquid dalam air dengan santan tu. Kita campur sikit air lah, jangan banyak sangat, nanti dia tak rasa lemak pula lah. And then kalau you nak pakai santan pekat pun boleh. Kalau santan pekat tak perlu banyak, and then you tambah air, dengan adjust dengan air lah. Ratio dia macam masak nasi biasa lah. Macam masak nasi biasa. Kalau orang dulu dia akan ukur pakai jari ni. Kalau dah sampai satu level ni, maknanya air dengan beras dah cukup. So
So kacau bagi sebati kan, apa ni halia garam tadi, okey, rasa macam tak cukup garam, kita tambah sikit garam, okey. Tambah sikit garam. Okey. Okey. So zaman moden ni pakai rice cooker. Tambah pula sekarang ni PKP kan. Kalau orang yang tak ada apa ni electric rice cooker, nak kena pergi cek kayu api kat kampung-kampung masih ada lagi orang pakai kayu api masak kan. So hari ni kita nak tunjuk you all macam mana masak nasi lemak pakai rice cooker. Selamatlah. Tak perlu fikir dia hangit ke, okey. Yang paling penting dia tak hangit lah kalau rice cooker kan. Definitely you just letak dalam rice cooker, tunggu dia masak saja, okey. Okay, anda tak payah buat apa-apa dah. Tunggu sampai rice cooker tu off, dia akan kita consider dia masak lah, okey. Okey, so dah siap semua. Kita dah campur semua dalam ni, tak perlu buat apa. Kita tengok buka rice cooker kita, okey, masukkan dia dalam rice cooker. Pastikan rice cooker kita ni dengan basah lah bawah. Orang kata kalau basah nanti boleh rosak rice cooker. You lap sikit air, okey, dan dimasukkan dalam rice cooker, okey, tutup, okey. Okey. Kita tekan start. Okey dah. Biar di situ sampailah nasi lemak tu masak. Itu saja ya untuk nasi lemak. So, masak nasi lemak ni macam-macam cara. Ada orang masak nasi lemak dengan mengukus, nasi lemak kukus pun boleh. As long as nasi yang kita masak tu tak mentah, tak hangit. Okey, kalau you nak kukus, you nak steam pun boleh. Even kalau steam ni lagi sedap rasa nasi lemak tu, because dia orang kata apa? Dia masak menggunakan steam. So maknanya beras tu is naturally cooked tanpa rendam dia dalam air. Kita pakai steam, okey. Dia akan kembang cantik, okey. Dan satu lagi, kalau you steam ni kita boleh, orang kata apa, dia boleh maintain dia punya texture tu lagi lama daripada kalau kita masak traditional way, maknanya gunakan rice cooker ni lah, okey. Sebab dia steam kan. Nasi tu kita boleh tahan lama lah. And then kita boleh keep warm up the rice dalam steamer kalau kita nak makan bila-bila. Okey, itu saja untuk proses masak nasi lemak, itu saja. Okey, kita tunggu nasi lemak. Okey, seterusnya saya akan of course nasi lemak ni dia bukan makan macam tu sajalah. Nasi lemak memang tidak dapat lari daripada kondimen dia. Kita ada kacang goreng, ikan bilis goreng, dan kita ada telur rebus, dan kita ada telur rebus, and then kita ada timun, slice cucumber, dan juga yang menyebabkan dia sedap adalah sambal. Okey, sambal macam-macam lah. Nanti saya akan tunjuk. Proses lepas ni adalah proses menyediakan sambal, dan saya akan tunjukkan juga kondimen-kondimen yang saya telah buat untuk prepare nasi lemak ni. Seterusnya saya akan tunjuk nanti macam mana kita akan plated dia nicely sebelum kita serve to the customer atau sebelum kita nak makan lah. Okey, so kita sambung sekali lepas ni, okey? Terima kasih. Sebenarnya saya akan berkongsi macam mana untuk memasak sambal udang nasi lemak untuk kita serve ataupun kita hidangkan bersama nasi lemak yang kita masak pada awal-awal tadilah. Okey. So senang je masak sambal udang ni. Okey, sebab nasi lemak ni sebenarnya setengah orang kata lah, dia bergantung kepada kalau sambal tu sedap, nasi lemak akan memang sedap. Okey. So it depend lah, masing-masing punya. Orang kata kalau nasinya sedap, tak kisah sambal tak sedap pun. Tapi sebenarnya nasi lemak ni bergantung kepada sambal dia tu yang menyebabkan dia sedap dimakan bila kita makan dengan nasi lemak. Okay. So untuk hari ni saya akan buat sambal udang. Sebab bila buka peti ais tadi tengok ada udang. So benda lain tak ada. So buat sambal udang lah hari ni untuk kita masak bersama dan untuk saya makan bersama keluarga nantilah. Okay. Tapi you kena ingat sambal ni macam-macam sekarang ni version dia macam-macam. Sambal udang ada, sambal kerang, sambal bilis, sambal sotong. Okey, yang favorite is sambal sotong lah. Orang itu memang nasi lemak sambal sotong, okey. Macam-macam sambal kerang. Okey, itu yang antara version-version sambal yang ada lah yang kita boleh buat untuk makan dengan nasi lemak kita. Tapi hari ni okey, saya akan gunakan udang. Kita buat sambal udang lah. Tak ada petai pun, sambal udang saja. So udang ni okey, kalau boleh bersihkan, okey, belah belakang dia, okey, belah belakang dia, kita buang belakang-belakang dia tu, okey. Ekor dia kita tinggal lagi. Sebab ni ekor ni nanti cantik bila kita masukkan dalam sambal bila nak masak ni. Cuma satu bila kita masak kita masak
kita masak udang ni, dia jangan lama lah. Once sambal dah masak, masuk udang, and mungkin 2-3 minit dah masak dah. Jangan sampai udang ni keras ataupun tak sedap lah. Kalau dah overcook nanti dia jadi tak sedap makan udang ni, okey. Alright, okey. Yang bahan-bahan lain adalah kita perlukan bawang blend lah. Yang ni saya dah blend bawang besar merah dan juga sedikit bawang putih. Jangan banyak bawang putih And then of course kita perlukan cili giling lah, ataupun cili bo, ataupun kalau nak buat sendiri pun boleh, okey. Tapi makan masa lah. Pakai cili kering, homemade cili kering tu kita blend. Lagi sedap lah orang kata kalau pakai cili kering, okey. Even kalau tak ada cili kering, boleh cili hidup pun kita boleh pakai lah. Okey, tak ada masalah, okey. And of course sedikit belacan lah. Belacan ni seeloknya bakar sikit nak keluarkan aroma dia tu lah. Yang satu lagi kita nak matikan kumang-kumang virus yang ada kat belacan tu lah. Kita bakar tu. And of course kita perlukan untuk hiasan nanti kita letak onion ring ni. Bila dah masak kita masukkan dalam sambal udang kita. And then garam dan gula lah, dan sedikit minyak masak, okey. So panaskan minyak, okey. Panaskan minyak. Okey. Sediakan senduk kayu untuk mengacau, untuk tumis. Okey. Apa yang kita buat adalah sekarang ni kita panaskan minyak dan proses dia sama. Apa-apa orang Melayu, Cina, India ni apa-apa dia nak masak mesti dia akan tumis dulu. Ataupun orang putih kata dia kena saute. Saute tu maksud tumis lah. So kita akan tumis bahan-bahan yang kita dah kisar tadi lah, bawang semua ni, bawang merah, bawang putih dan juga bawang besar Holland tu. Kita akan tumiskan dulu benda ni. Dan kalau boleh jangan cair sangat, jangan taruh banyak air sangat, nanti kita tak nak api sambal kita tu berair lah. Okey, kita tunggu minyak panas, okey. Kena minyak betul-betul panas Okey. Belum lagi sekejap Kalau nak tahu kita test, kita letak sikit, okey. Dah boleh dah, okey. Alright, minyak dah panas, masukkan bahan-bahan yang kita blend, okey. Masukkan bawang-bawang yang kita blend ni, okey. Okey, gunakan senduk kayu, kacau. Okey, macam biasalah, okey. Kena tumis sampai bawang ni betul-betul garing ataupun dia sedikit kehitaman, keperangan lah. Kita pastikan bawang tu betul-betul garing lah. Masak maksud dia, okey. Jangan tak masak. Kalau tak masak nanti kita boleh rasa bawang tu mentah tu bila kita makan, okey. So pastikan dia betul-betul garing. Macam mana nak tentukan garing? Dia pecah minyak ataupun dia bertukar kepada sedikit ada keperangan lah, okey. So proses dia, masa peringkat ni kita boleh kuatkan sikit api. Okey, tapi kena jaga kena kacau supaya dia tak hangit bawah. Okey, tengoklah depend you pakai kuali apa. Kalau kuali biasa kat rumah tu mungkin kalau you biarkan dia akan. Tapi kalau yang kaca-kaca macam ni dia akan hangit juga, tapi tendensi dia untuk hangit macam kuali besi tu tak tinggi lah, okey. So biasalah kita pakai portable stove ni dia akan makan masa sikit lah, okey. Okay. And then dapur ni, dapur ni sebenarnya senang sebenarnya. You nak pergi camping ke, gas kat rumah habis tiba-tiba ke, you boleh beli satu standby. Harga dia tak mahal pun, murah aja. Okey. You nak pergi berkelah mana-mana ke, nak goreng apa-apa tempat berkelah tu you boleh bawa. Okey, tabung dia kita boleh beli je dekat kedai hardware. Dia tabung macam ni. Okey. Kepada siapa yang tak pernah tengok lah. Okey, tu senang. Okey. Dia bukan nak kata nak beli tongkat yang besar tu sambung, dia tak payah. Tabung ni kecil macam tu je. Okey. Alright. Okey, kita kacau. Okey, kita boleh nampak sekarang ni okey. Bawang yang kita tumis dulu dah sedikit kering ataupun kita nampak dah terbit minyak kat tepi-tepi dia ni. Okey. Dan dia color dia pun dah bertukar sikit daripada putih tu, dah nampak macam keperangan sikitlah, okey. So bila dah tahap ni, okey, apa yang perlu kita lakukan sekarang ni, kita akan masukkan kita punya
cili bawang ataupun cili giling untuk kita tumis lagi sekali cili giling ni bersama-sama dengan bawang blend yang kita dah garing tu ataupun yang dah masak tu. Okay. Dan masa ni juga kita boleh masukkan belacan bakar kita okay. Sekali dalam tu. Okay. Okay. And then kita sekarang ni prosesnya sama juga. Okay. Kita nak kena tumis pula. Okay. Tumis pula cili ni, cili giling ni sampailah digaring ataupun sampai dia pecah minyak sekali lagi. Okay. Proses dia macam tu lah. Okay. Supaya kita tak nak nanti rasa cili yang mentah bila kita buat sambal. Okay. Try untuk buat lah, nanti sakit perut lah. Okay. Kalau makan yang tak masak, cili yang tak masak. Okay. So kita tunggu, kita tumis lagi sekali sampailah dia pecah minyak lagi sekali. Okay. Ataupun sampai cili ni bertukar ke arah gelap sikit lah. Okay. Okay, kita nampak di sini cili kita dah garing. Garing tu maksudnya kita nampak dah ada minyak keluar kat tepi-tepi tu, maknanya cili giling cili bo yang kita masukkan tadi bersama bawang tadi dah masak, dah garing lah, ataupun kita tengok color dia pun dah macam sedikit gelap. Okay. So next step adalah masukkan udang. Okay, udang kita lah. Okay, saya nak pesan lagi sekali, udang tengok satu lagi, kalau pekat sangat jangan tambah air apa lagi. Sebab dalam udang ni kadang-kadang bila dia masuk, dia ada air akan keluar. So kalau tengok sini pekat, jangan tambah air, masuk udang. Kalau dia pekat juga, bila masuk udang yang baru kita tambahkan sedikit air lah. Okay, sebab udang ni pun ada air, badan dia berair. Okay. Alright. Kita masukkan udang. Okay. Masukkan udang kita. And then kat sini juga kita boleh masukkan kita punya bawang onion ring kita untuk hiasan tadi kita terus masukkan dia, sebab dia tekstur dia onion ring dengan bawang ni dia lebih kurang je. Maknanya dia akan sama-sama masak nanti. Okey. Dia boleh masuk terus. Okey. Okey, dalam proses ini juga, dalam kat sini juga kita letak asam keping lah. Terpulang kalau you ada air asam jawa, masuk asam, sebab saya tak ada air asam jawa ini, so saya masukkan asam keping untuk bagi rasa masak. Anda juga garam, okey. Dan gula jangan lupa kita bagi rasa manis-manis sikitlah. Okey, sedikit gula. Okey. Alright. So, sekarang ni apa yang kita perlu buat, cuma kita kacau bagi dia rata sampailah udang semua masak. Okey, tengok Okey, kuatkan sikit api, boleh kuatkan sikit api. Okey. Boleh kuatkan sikit api. Kita kacau dia. Okey. Kacau. Bagi bahan-bahan garam, gula tadi, blend. Okey, tengok maknanya sekarang ni dia terlampau pekat kan, tengok So kalau terlampau pekat, kita tambah je sedikit air, sikit je, jangan sangat banyak, kita tak nak dicair pula nanti. Okey. Sebab ingat udang tu pun mengeluarkan air. Okey. Sangat nanti dia tak nak dia terlampau cair you punya sambal. Okey. Perasakan garam gula secukupnya. Nampak Okey. Bila kita dah masukkan semua udang, bawang, garam, gula, asam semua, apa kita perlu buat adalah kita kecilkan api dan kita tutup dia. Bagi sebati kita tutup dulu, masukkan kita tu sambal gitu untuk dalam 2 ke 3 minit. Okey. Bagi dia kering sikit. Okey, maknanya bagi dia kering sikit. And then lepas tu sepatutnya sambal udang kita dah masak. Okey. Kita tunggu je. Kita bagi masa dia sikit, okey, untuk bagi dia kering. Okey. Okey, bertemu sekali lagi Untuk yang ni saya akan terangkan explain pada semua berkenaan dengan satunya kondimen lah. Kondimen itu benda-benda yang sepatutnya mengiringi nasi lemak kita. Itu bukan nasi lemak dengan sambal je, ada benda-benda pengiring di nasi lemak ni. Kalau tak ada benda ni, it's like nasi lemak yang tak complete. Okay, macam saya cakap itu berkenaan dengan ada seorang chef ni, bila dia naik flight, dia tengok nasi lemak yang di-serve atas flight tu tak ada benda kondimen. Yang ada nasi, sambal dengan timun saja. Telur ni tak ada, so dia complete. Ini nasi lemak bukan nasi lemak betul, nasi lemak yang tak cukup, tak complete. Okay. So bahan-bahan kondimen ni yang mengiringi nasi lemak senang je. This is everyday life, kita berhadapan dengan benda ni. Okay.
Kacang goreng, kacang tanah lah, goreng tanpa minyak, okey. Goreng lah sampai dia garing, sampai dia masak, okey. Tengoklah depend, tapi jangan kuat sangat api, nanti dia hangit lah. And then slice of cucumber, timun lah. You slice timun cantik, nanti kita akan arrange dalam plate. And then ada ikan bilis goreng ya. Kita goreng ikan bilis, and of course telur rebus. Okey, telur rebus tu kita potong wedges. Wedges, jangan letak sebiji macam tu, tak cantik, okey. Okey, and of course plate lah untuk kita serve nasi lemak tu. Okey, plate ni kalau nak cantik you boleh alas dia dengan daun pisang lah, okey. Potong daun pisang bulat ataupun empat segi pun cantik, okey. Saya tak ada daun pisang yang ni daun pisang tak ada. So you boleh alas dengan daun pisang untuk bagi dia nampak lagi presentable bila kita nak serve nasi lemak ni, okey. So sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak serve dia, macam mana nak plated nasi lemak. Okey, ni nasi lemak yang kita dah masak tadi dah cantik masak dia, bau dia wangi bau dia lemak, bau fragrance of daun pandan dan juga halia tu. Garam semua dah cukup dah tadi. Okey, nasi pun dah masak cantik. Okey, kita masukkan dalam bowl dalam bowl cantik-cantik. Okey, kita tekapkan dia, okey. Kita tekapkan dia. Okey, cantik-cantik. Okey. Ni panas lagi panas-panas ni. Okey, you angkat. Okey, nampak cantik ditutup cantik. Okey. So what you need to do actually just susun dia punya kondimen cantik-cantik. Ini okey, this is how kita serve nasi lemak lah. Okey. Susun dia cantik-cantik. Okey, timun dalam 3-4 slice. Okey, bagi dia cantik, nicely arrange on the plate. Okey. Then ambil telur, okey, telur rebus. Okey. Potong wedges macam ni, okey. Cantik, susun elok-elok. Okey, keliling pinggang tu. Okey, 2 lah. 1 nampak kedekut sangat, okey. Okey, 2 at least, okey. Half, okey. And then ikan bilis. Benda-benda kita tak boleh nak pisahkan daripada nasi lemak lah, okey. Ikan bilis, okey. Ikan bilis yang digoreng rangup Ikan bilis yang digoreng dengan cukup rangup, okey. Okey. Okey, ikan bilis, and of course last sekali kacang goreng. Okey, tidak dapat dipisahkan lah. Benda-benda yang tidak dapat dipisahkan daripada nasi lemak, okey. Kacang goreng. Alright. Okey, and then last sekali apa yang kurang? Sambal. Okey, of course sambal udang yang kita masak tadi Okey, plated dia nicely, okey. Letak bawang dulu kat bawah, okey. Bagi nampak udang tu, okey, cantik, okey. Nampak udang tu cantik, okey. Okey, and then alright. Susun dia nicely, jangan bagi nampak comot Okey. Okey. Kita letak kat tepi-tepi tu je, bagi nampak comot. Jangan bagi dia nampak comot, okey. Okey, maka siaplah kita punya nasi lemak, okey, with condiment, okey. Sekian, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada video yang seterusnya. Itu saya akan masak ayam cashew nut ataupun ayam masak gajus Yang ni, yang ayam masak gajus adalah version Chinese lah untuk masakan Cina, okey. Selamat mencuba. Terima kasih.